KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Pada hari ini saya ingin mengumumkan barisan Kabinet Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang telah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya selaku Ketua Menteri. Yang keduanya, Menteri Pelajaran, saya melantik Yang Berhormat Datuk Abdul Razak Husin. Yang ketiganya, saya melantik Yang Berhormat VT Sambantan untuk memegang jawatan Menteri Buruh. Yang keempat, saya mengumumkan Yang Berhormat Sadun Jubir untuk memegang jawatan Menteri Buruh. Dan seterusnya, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Leong Yew Koh. Dan seterusnya, Menteri Pertanian Yang Berhormat Abdul Aziz Ishak. Dan yang seterusnya, Menteri Pos dan Telekom Yang Berhormat Ong Yok Lin. Menteri Tanah dan Galian Yang Berhormat Dr. Ismail Abdul Rahman. Menteri Pengangkutan Yang Berhormat H.S. Lee. Dan yang terakhirnya, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancang Bandar Yang Berhormat Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman. Saya mengharapkan kesemua barisan Kabinet Menteri yang baru ini dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh amanah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan yang penting dan yang seronoknya hari ini kita nak sama-sama bincangkan mata pelajaran sejarah. Kenapa semua nampak hitam putih ni? Ini yang pelik ni. Adakah ini yang dikatakan hitam putih kehidupan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku lihat tapi di mana ya? Adakah ini yang amat mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu? Ya, saya. Kenal saya? Mestilah kenal. Dari zaman berzaman kami belajar dan tahu berkenaan dengan yang amat mulia Ketua Menteri. Cuma tadi saya terperasan dan terdengar yang amat mulia Ketua Menteri ada bagi pengumuman berkenaan dengan pengumuman Kabinet Menteri. Ya, betul. Jadi adakah yang bersama dengan kita sekarang ni adalah Kabinet Menteri? Ya, betul. Boleh saya tahu ni siapa ni? Saya Azhar. Ya, Azhar. Yang tadi tu memang saya lah saja nak umumkan. Itulah barisan Kabinet yang pertama, Azhar. Baik. Pertama sekali untuk Tanah Melayu kita. Baik. Jadi dalam kalau saya rasa teruja dan rasa seronok sebenarnya untuk kita kata yang amat mulia Ketua Menteri kita kan, dan mungkin boleh saya nak tahu juga berkenaan dengan peranan menteri-menteri kita yang amat mulia sebutkan sebentar tadi. Yalah, mungkin selepas inilah kita akan sama-samalah dengan yang berhormat kita, yang berhormat menteri. Hari ini kita boleh berjumpa dengan diorang 4 orang je lah. Kita ada siapa tadi? Yang Berhormat Menteri Buruh.
Kita ada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran Datuk Abdul Razak hadir hari ini. Okey. Dan juga Menteri Kerja Raya tadi Kerja saya Raya perasan. seorang lagi. Baik. Jadi saya apa yang akan berlaku hari ini Yang Amat Mulia Ketua Menteri kita? Okey, untuk hari inilah saya cubalah untuk bincang dengan mereka semua. Apa peranan diorang, apa peranan mereka sebagai menteri, apa peranan kita lah sekali sebagai barisan kabinet menteri pada hari ini. Baik, saya sebenarnya rasa sangat teruja sebab dapat secara nyata dapat lihat dan juga nak dengar berkenaan dengan apa yang Yang Amat Mulia Ketua Menteri kita sebut ni. Tapi Yang Amat Mulia izinkan saya nak bersiap sedia sebelum saya nak dengar daripada Yang Amat Mulia Ketua Menteri, boleh ke? Ya, silakan, jangan ambil masa lama sangat. Baik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM dan keterujaan saya masih lagi menebal dapat bersama dengan Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu kita pada ketika ini bersama dengan barisan kabinet walaupun tidak penuh yang hadir ataupun bersama dengan kita 4 orang saja Yang Amat Mulia Ketua Menteri. Jadi betul. mungkin saya dah bersiap sedia untuk mendengar berkenaan dengan apa yang akan berlaku hari ini. Silakan. Tak ada apa pun yang berlaku hari ini, Azhar. Ya. Cuma hari ini kita nak bincangkanlah bersama-sama dengan menteri-menteri kita hari ini. Baik. Yang 4 orang. Biar adalah 4 orang jadilah. Ya. Okay, yang kita akan bersama dengan Yang Berhormat VT Sambatan, Yang Berhormat Datuk Abdul Razak, Ya. Yang Berhormat Sadun Jubir dan juga Yang Berhormat Leon Yukoh pada hari ini. Mungkin kita nak bincang sikitlah dengan Yang Berhormat sekalian. Saya pun nak tahu jugalah apa buah fikiran, apa cadangan Yang Berhormat untuk kita punya barisan kabinet ni, apa yang kita nak buat. Ya. Saya pun perlukan cadangan daripada Yang Berhormat sekalian. Mungkin Yang Berhormat boleh bagi tahu saya lah, apa sistem pentadbiran Yang Berhormat nak guna pakai untuk pentadbiran kita pada kali ini. Baik, jadi kita nak persilakan menteri kita ya. Ya, Yang mungkin ada siapa-siapa yang boleh bagi pandangan. Terima kasih Tunku. Saya Baik, silakan Yang Berhormat Menteri Pelajaran. saya mencadangkan pentadbiran kita menyambung sistem yang diguna pakai iaitu dalam majlis persyaratan lah. Saya pasti model Westminster ini dapat menjamin kelancaran pentadbiran kita Tunku. Betul lah, Azhar. Ya. Sebelum ni pun kita dah pernah guna pakai model Westminster ini. Saya rasa mungkin Menteri Pelajaran Yang Berhormat Datuk Abdul Razak boleh terangkan sikit Westminster ni apa dia? Ya. Oh, boleh. Sebenarnya model ini merupakan sistem Parlimen Kerajaan Demokratik yang dimodelkan mengikut acuan Kerajaan British iaitu Parlimen United Kingdom. Ia pernah digunakan oleh kebanyakan negara Commonwealth dan bekas negara-negara Commonwealth itu. Baik. Begitulah, Azhar. Ya. Dah banyak dah negara gunakan model Westminster ni. Negara-negara Commonwealth lah. Baik. Kita pun samalah. Baik. Kita gunakan model Westminster tu, sistem itu kita guna pakai untuk negara kita ini. Baik, maksudnya macam seperti Menteri Pelajaran sebut tadi Yang Amat Mulia kita kata Ketua Menteri
menyambung ataupun meneruskan Ya. sistem yang sedia ada dan ditambah baik ya. Benda bagus, Azhar. Baik. Ya, Tuan. Okey, dan macam itulah Azhar. Terima kasih jugalah cadangan Datuk Abdul Razak tadi. Okey, dan apa pula pandangan yang berhormat yang lain? Apa kita nak tekankan untuk kita punya pentadbiran ni? Apa penekanan yang kita nak fokuskan untuk pentadbiran kita ini? Ada siapa-siapa boleh bantu saya? Maafkan saya Tunku, izinkan saya mencela. Saya rasa kita patutlah berperanan dalam membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Isu ini perlu diberi penekanan kerana kita berada dalam proses ke arah kerajaan sendiri. Terima kasih Tunku. Okay, terima kasihlah Yang Berhormat siapa tadi? Leong Yukoh, Menteri Kesihatan kita. Ada lagi yang mau kita tambah? Baik, Menteri Yang Berhormat Menteri Buruh. Ya, Tunku, maafkan saya. Saya rasa kita juga patut diberi peranan dalam membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkembangan awam, Tunku. Bagus juga pandangan Yang Berhormat VT Sambatan ni tadi. Ya. Kita rasa inilah perkara-perkara yang kita kena kita kena tekankan untuk pentadbiran kita pada kali ini. Ya. Isu keselamatan, apa lagi tadi? Pertahanan, kewangan dan terutama sekali dalam perkara perkhidmatan awam. Ya. Kita nak suruh rakyat kita ini sendiri bekerja dalam perkhidmatan awam kita ini. Okey, saya pun bersetujulah. Ada apa-apa lagi Yang Berhormat kita nak bincangkan yang kita nak tambah? Mungkin Menteri Kerja Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Maaf Tunku, saya ada beberapa perkara yang ingin diutarakan. Saya mencadangkan supaya kuasa pentadbiran British dikurangkan supaya kita sebagai barisan kabinet yang baharu ini dapat melaksanakan tugas kita, Tunku. Ya, betul. Seterusnya, memastikan negara kita diperintah mengikut acuan kita sendiri, Tunku. Saya juga mencadangkan supaya kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan, Tunku. Begitulah Zah. Kita dah takbir negara kita sendiri, kita Ya. kurangkanlah kuasa British tu. Kuasa luar Tunku ya. Ya, kuasa luar. Kita pun nak ke arah berkerajaan sendiri. Ya. Tak payahlah banyak-banyak kuasa mereka tu. Biarlah kita yang berkuasa. Tapi YB Sadun Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, apa maksud Yang Berhormat berkaitan kuasa veto tadi Yang Berhormat? Maksud saya, hak atau kuasa penuh yang diberi kepada Pesuruhjaya Tinggi, Tunku, iaitu kuasa pembatal. Saya minta supaya kuasa ini dibatalkan, Tunku. Ya, saya pun setuju Azhar. Azhar setuju kuasa veto Saya kita sangat batalkan. setuju. Saya menyokong penuh kepimpinan Tunku. Dan kalau kita tengok Tunku, sebab sebelum ini negara kita dipimpin oleh mungkin ataupun dipimpin oleh kuasa luar Tunku ya. Dan ini saya rasa sangat teruja dan seronok bila mula dipimpin oleh rakyat sendiri dan juga kita bersama di bawah kepimpinan Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu kita, Tunku. Ya Azhar, sebab mereka ni British ni dah janjikan kemerdekaan pada kita. Baik. Sebab tu kita masuk pilihan raya, kita menang besar. Ya. Sebab itu kita ke arah berkerajaan sendiri, belum merdeka lagi. Baik. Mereka ni dah cuba bagi sikit-sikit lah kuasa kat kita. Ya. Tapi lepas ni saya akan cubalah. Saya akan cuba untuk dapatkan kemerdekaan bagi negara kita ini. Baik. Boleh Azhar, saya pun nak tanya banyak lagi dekat Yang Berhormat ni. Boleh, silakan. Okay, kita dah tahulah. Okay, kita dah tahu peranan kabinet kita ni, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak fokuskan. Ya. Mungkin saya pun mau tahulah, Yang Berhormat telah dilantik sebagai seorang menteri. Apa perancangan Yang Berhormat untuk kementerian masing-masing? Bagi saya lah Azhar. Ya. Bagi saya sebagai seorang ketua menteri, macam saya kata tadi, Ya. saya akan suruh dapatkan kemerdekaan. Itu yang rakyat nak. Betul. Itu yang kita nak. Betul. Okay, sekarang ni Kemerdekaan kebebasan negara kita sendiri ya. ya betul. Sebab itulah kita masuk pilihan raya, kita menang. Ya. Depa janjikan kita merdeka. Ya. Tak tahulah depa bagi ke tidak.
Tapi saya rasa saya akan cuba desak diorang pergi ke London. Mungkin saya akan bawa yang berhormat sekalian. Mungkin VT Sambatan mau ikut saya pergi London. Mungkin Azhar mau ikut saya pergi London. Kalau ada peluang, Yang Mulia Ketua Menteri. Kita jumpa kerajaan British. Baik. Mereka dah janjikan kita merdeka, Ya. kita desak sampai dapat. Ya. Saya rancangkan pada tahun 1957. Ya. Kita ada 2 tahun lagi Azhar. Kita rancang strategi kita, Ya. cara kita. Kita tak nak perang, tak nak. Ya. Tapi sebelum itu, kita mahu amankan negara kita, tanah Melayu ini Ya. dari ancaman komunis Azhar. Komunis tengah berleluasa sekarang ni. Ya. Cumanya saya akan cuba pergi berunding dengan ketua komunis ni supaya mereka ni tariklah sikit dia punya ahli-ahli komunis ni kurangkanlah sikit kekecohan kat tanah Melayu ni. Ya. Cumanya saya masih lagi berpegang kepada perundingan Azhar. Ya. Saya tak suka nak gaduh-gaduh, tak nak. Kita bincang duduk semeja. Baik. Okey. Maksudnya mengelakkan pertumpahan darah daripada berlaku. Ya, saya tak maulah ada kematian-kematian ni, tak mau. Okey, itu perancangan Ketua Menteri. Baik. Perancangan saya sendiri. Apa pula perancangan Menteri Pelajaran? Baik, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tunku. Bagi Kementerian Pelajaran pula, kami cuba untuk menyusun strategi bagi membina sebuah bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan Tunku. Sistem pendidikan. Kita ni berbilang bangsa Azhar. Betul. Mungkin kita boleh satukan mereka ni melalui pendidikan. Ya. Mungkin boleh Yang Berhormat Datuk Abdul Razak terangkan sikit berkaitan sistem pendidikan. Oh, boleh. Sini saya bercadang ingin membentuk satu jawatan kuasa bagi menilai dan mengkaji sistem pelajaran sedia ada. Jawatan kuasa ini juga diharapkan dapat mengemukakan syur yang sesuai bagi mewujudkan satu dasar pelajaran yang boleh diterima oleh semua pihak yang bersesuaian dengan aspirasi menyetupadukan penduduk berbilang bangsa tu. Tunggu. Terima kasihlah Yang Berhormat Datuk Abdul Razak. Mungkin seterusnya saya nak tahulah perancangan Yang Berhormat VT Sambatan. Maafkan saya. Apa perancangan Yang Berhormat? Baik, silakan Terima Yang kasih Berhormat. Tunku. Bagi Kementerian Buruh, saya bersama-sama menteri lain akan berusaha untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan Tunku. Saya juga sebagai Menteri Buruh akan mengurangkan pegawai Eropah dalam Balayan Civil Service MCS secara berperingkat. Terima kasih Tunku. Okay, terima kasihlah Menteri Buruh. Ada apa-apa lagi yang dirancangkan oleh Yang Berhormat? Baiklah, maafkan saya Tunku. Saya mahu menambahkan beberapa perkara. Juga akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat terutama bagi golongan pekerja ladang dan golongan berpendapatan rendah. Tunku. Ya, itulah Zah. Kita ni ramai orang golongan berpendapatan rendah. Ya. Saya harapkan Menteri Buruh dapatlah kurangkan golongan-golongan seperti ini Azhar. InsyaAllah. Tapi kalau dengar daripada perancangan Yang Berhormat Menteri Buruh tadi pun saya yakin dan percaya Yang Berhormat Menteri Buruh dapat laksanakan dengan baik. Ya. Yang Amat Mulia Ketua Menteri. Ya, saya pun setujulah apa perancangan Yang Berhormat VT Sambatan. Ya. Cuma kita ni kena kerja sama-sama lah. Tak bolehlah Yang Berhormat kerja seorang. Kita kerja kumpulan lah kata orang. Bersama-sama. Bersama-sama. Baik. Ya, apa pula tadi sudah kita mahu tahulah Yang Berhormat Menteri Kesihatan punya perancangan. Terima kasih Tuan. Sebagai Menteri Kesihatan, saya cuba untuk memenuhi manifesto Parti Perikatan. Saya akan menjalankan rancangan secara meluas dengan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat yang mungkin dalam tempoh persekutuan tanah Melayu kita ini menuju ke arah berkerajaan sendiri. Terima kasih Tuan. Terima kasihlah Yang Berhormat Leo Yuko. Okay, kita kena banyakkan lagi lah pusat-pusat kesihatan, klinik-klinik. Saya harapkan perancangan Yang Berhormat ni bolehlah dilaksanakan nanti.
Okey, dan mungkin ada yang terakhir. Ada lagi kah yang saya tertinggal, Ya, Azhar? ada lagi seorang yang berhormat Menteri Kerja Raya. Menteri Kerja Raya. Mungkin Menteri Kerja Raya boleh bagi tahu kita apa perancangan yang berhormat? Baik, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan. Bagi Kementerian Kerja Raya, kami dalam perancangan untuk menyediakan infrastruktur bagi pembangunan sosioekonomi bagi sebuah negara yang bakal merdeka, Tuanku. Okey, terima kasih Yang Berhormat Yang Berhormat Sadun Jubir. Kita kena tingkatkan lagi lah infrastruktur Azhar. Azhar ada ingatkan lagi semua ni tadi? Rancangan Yang Berhormat ni tadi? Saya dapat gambarannya Yang Amat Mulia Ketua Menteri berkenaan dengan perancangan ataupun kita kata manifesto setiap Yang Berhormat Menteri. Itu dia. Dan selepas ni Yang Amat Mulia Ketua Menteri kita akan nak teruskan lagi ya. Dengan berkenaan dengan kita dah tahu dari sudut bagaimana gerak kerja dan juga perancangan yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan oleh kepimpinan Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bersama dengan barisan kabinet. Dan sekarang ini kalau saya rasa mungkin ada lagi yang nak dikongsikan Yang Amat Mulia. Saya rasa itu je lah kali ni bincang banyak-banyak pun nanti lupa. Tak ada pula Sitiusaha kat sini. Betul. Kan ingatkan Azhar boleh tolong catatkan tadi. Baik. Baik. Yang Amat Mulia Ketua Menteri, terima kasih di atas perkongsian dan juga kita dapat dengar dari sudut bagaimana gerak kerja dan perancangan yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan. Dan sekarang ni Yang Amat Mulia Ketua Menteri, saya nak minta izin untuk kembali ke tempat asal saya. Oh ya. Aha. Azhar berasal dari mana sebenarnya ni? Saya berasal daripada sini juga tapi daripada zaman masa depan. Oh ya. Okey. Izinkan saya Yang Amat Mulia. Silakan. Baik. Okey, saya nak hilangkan hitam putih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap kembalilah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Rupanya color ungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Azhari. Ya, saya. Tadi saya sempat berjumpa dengan Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dengan barisan kabinet. Untunglah Azhar. Itu. Dan yang bestnya ataupun yang seronoknya adalah kita dapat tahu bagaimana kepimpinan-kepimpinan terdahulu melakukan perancangan. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu adalah memfokuskan ataupun mengutamakan proses rundingan berbanding mengadakan ataupun dari sudut pertumpahan darah. Ya, cara kekerasan kita cuba elakkan. Baik, itu yang sangat luar biasa pemimpin-pemimpin kita dalam nak memastikan kemerdekaan negara kita. Baik, kita ada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, Menteri Kesihatan, Menteri Buruh dan Menteri Pelajaran. Dan sebentar sahaja lagi kita nak teruskan sesi pembelajaran dan juga pengajaran kita untuk mata pelajaran sejarah ini. Kita nak tahu dengan lebih terperinci. Tapi anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran sejarah dan juga topik yang sedang kita bincangkan adalah berkenaan dengan peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu dan kita bersama dengan Cikgu Azhari Mohamed, Guru Sejarah SMK Teluk Parlimen Garang Selangor. Tadi yang telah pun berperanan sebagai Yang Amat Mulia Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Cikgu ya? Ya, betul. Okey, itu dia. Sangat bersahaja dan yang paling penting adalah informasi-informasi dan juga apa yang nak disampaikan tu yang kita nak bincangkan, diskusikan pada hari ini. Dan mereka yang berperanan sebagai menteri-menteri barisan kabinet. Sebentar tadi kita ada 4 orang yang mana yang pertama Ahmad Akmal Hazman berperanan sebagai Menteri Kerja Raya dengan senyuman yang manisnya. Kemudian kita ada Anujah Nadarajah yang berhormat berperanan sebagai Yang Berhormat Menteri Buruh. Dan seterusnya kita ada Tiu Teng Lee yang berperanan sebagai Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga Muhammad Fahrin Shah bin Muhammad Shukri yang berperanan sebagai Menteri Pelajaran. Itu dia, dan mereka semua adalah murid-murid daripada SMK Teluk Parlimen Garang Selangor, merupakan murid cikgu lah. Saya tak jadi orang lah, tapi Baik. memang murid Teluk Murid Parlimen satu Garang sekolah lah cikgu. Okey, baik, patutlah lakonan ataupun watak yang dibawa tu sangat menjadi cikgu. Saya rasa wow, sangat dekat. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran dan juga pengajaran kita pada hari ini berkenaan dengan peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu ni cikgu. Baiklah Zah. Cuma tadi apa yang kita buat awal tadi ada beberapa perkara yang kita tak bincangkan lagi. Kita nak bincangkan sikitlah sekarang ni. Okey, yang pertama sebenarnya kabinet ini dilantik disebabkan oleh mereka ni telah menang dalam pilihan raya. Baik. Pilihan raya persekutuan yang pertama sekali Azhar. Okay, Ini sebelum kemerdekaan cikgu. Ya, sebelum merdeka lagi. Okay, kita buat pilihan raya and then dibentuk sebuah kabinet yang mana Tunku sendiri yang lantik kabinet tersebut. Tak ramai, tak macam sekarang ramai. Ya. Sekarang ni dulu ada 10 orang je, tak ramai. Okay? Dan dalam ke-10 orang ni, kita ada beberapa pegawai British yang diserap masuk dalam pentadbiran. Baik. Okay, mungkin ada siapa-siapa. Ni dah jadi nak panggil YB ke nak panggil namanya ni? Okay, mungkin siapa yang boleh nak jawab, bagi tahu saya apakah tiga jawatan yang kita bawa masuk? Baik, silakan. Tiu Teng Lee ataupun yang berperanan sebagai Menteri Kesihatan. Silakan. Portfolio yang dipegang oleh pegawai British ialah Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Baik. Ya, Zah, itu je Tiga lah. jawatan tersebut ya, cikgu. Ya, 3 jawatan yang kita lantik dalam kalangan pegawai British. Yang lain 10 yang lain tu kita ambil dalam kalangan pemimpin tempatan yang masuk pilihan raya tadi. Baik. Saya dah syok pula jadi Tunku. Jadi ketua menteri. Okay. Baik. Dan dan saya ni, bukan saya lah, Tunku Abdul Rahman dilantik jadi ketua menteri dan ikutkan model Westminster tadi yang kita bincang tadi. Ketua menteri ada kuasa untuk melantik kabinet dia sendiri. Baik. Okay, bukan pegawai British yang lantik. Cumanya saya nak tahulah siapa boleh jawab yang di Google Meet. Siapa yang memperkenankan dan juga mengumumkan barisan kabinet ni tadi? Baik. Baik, silakan Akmal yang berperanan sebagai Menteri Kerja Raya. Silakan. Yang memperkenankan kabinet ini adalah Majlis Raja-Raja Melayu dan yang mengumumkan adalah Sir Donald McGillivray, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British pada 4 Ogos 1955 di King's House, Kuala Lumpur. Di King's House. Ya. Saya rasa wujud lagi King's House tu kat sini. Cuma dah Walaupun tukar nama. diumumkan oleh Pesuruhjaya British, tetapi yang meluluskan ataupun yang menerima kesemua kabinet tersebut adalah Majlis Raja-Raja Majlis Melayu. Raja-Raja Melayu. Baik. Agak berbezalah daripada tahun 55 dengan sekarang. Ya. Sekarang yang memperkenankan barisan kabinet, kalau tak silap saya, hanya Agong. Ya. Kalau dulu, keseluruhan raja-raja, kesemua raja akan duduk berbincang. Itu yang kita panggil sebagai Majlis Raja-Raja Melayu. Ya. Okay, cuma kita nak ke arah berkerajaan sendiri. Baik. Raja-raja kita kuasa dia dah mula banyak. Ya. Kita dah mula tingkatkan kuasa Raja-Raja Melayu
tidak seperti sebelum-sebelum tu. Oh, Itulah. Dan seterusnya Zahar. Ya, cikgu. Ini saya nak tunjukkan, inilah sebenarnya gambar-gambar barisan kabinet kita bersama dengan pegawai-pegawai British yang dilantik tadi. Baik. Inilah sumber daripada buku teks. Boleh tengoklah dekat buku teks nanti. Baik. Okey. Kita nak pergi ke peranan kabinet pertama. Kalau tadi saya rasa murid-murid kat rumah dah tahulah. Kalau tengok lakonan yang tak berapa tadi, dah tahulah apa peranan sebenarnya. Mungkin kita nak ulang balik, kita nak tahu murid dekat Google Meet ni dapat tak apa peranan tadi. Baik. Mungkin siapa? Akmal. Akmal boleh jawab apa peranan kabinet? Baik, silakan Akmal. Peranan Kabinet Tanah Melayu ialah membincangkan beberapa isu. Antaranya ialah membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Selain itu, mereka juga membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Baik. Terima kasih Akmal. Betul lah saya lupa nak cakap tadi saya nak dua peranan. Keselamatan, pertahanan, kewangan, itulah isu yang kita nak fokuskan dalam kabinet pertama. Ya. Ada lagi nak tambah? Akmal dah hadam cikgu. Peranan tu itu yang penting. Dan saya kira percaya murid-murid di rumah juga ada yang dah mula mencatat nota-nota ataupun orang kata apa, tulis semula nota-nota penting berkenaan dengan peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu ni. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu. Silakan. Okey, kalau tadi Akmal, mungkin saya nak uji lagi seorang lah, Azhar boleh? Baik, silakan cikgu. Fahrin boleh bagi tahu kita apa peranan kabinet pertama? Baik, silakan. Boleh cikgu. Kabinet pertama berperanan dalam mengurangkan kuasa pentadbiran British ke atas Persekutuan Tanah Melayu dan menjadikan pemimpin tempatan sebagai pentadbiran yang baik. Selain itu, Kabinet pertama juga berperanan meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan di samping menggunakan sistem yang berasaskan model Westminster. Betul lah. Seperti yang kita bincang tadi kan. Ya. Saya nak minta dua peranan, mengurangkan kuasa British, kuasa veto, model Westminster. Kalau murid-murid kat rumah rasanya macam susah sikit nak hafal buku teks tu, jangan hafal seluruh ayat. Ya. Hafal je, ambil je keyword-keyword dia. Baik. Veto, kurangkan kuasa, Westminster. Okay? Itulah peranan. Cumanya kali ni kita nak tengok, okay, saya teruskan Azhar. Silakan cikgu. Okay, inilah kata-kata Tunku Abdul Rahman. Baik. Sewaktu jadi Ketua Menteri, nak capai kemerdekaan. Ya. Okay? Nak capai kemerdekaan. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman boleh menang besar dalam pilihan raya. Ya. Sebab semua nak merdeka waktu tu. Okay? Kita ada beberapa lagi. Kita ada Datuk Abdul Razak Husin. Inilah sebenarnya antara menteri yang berperanan besar dalam sistem pendidikan. Baik. Kalau ikutkan sekarang, sistem pendidikan kita sekarang, inilah orangnya. Dialah pembuat dasarnya. Jadi pada maksudnya awalnya. dasarnya masih lagi diguna pakai sehingga sekarang cikgu ya. Sampai sekarang kita pakai. Ya. Cumanya zaman Tun Abdul Razak ni tak adalah canggih-canggih macam ni, tak adalah. Ya. Cumanya dari segi bahasa, dari segi apa yang nak dibelajar di sekolah, Baik. inilah penggubal orang. Saya rasa inilah untuk pendidikan, inilah orangnya. Ya. Okay? Dan saya tak nak teruskan menteri yang lain. Ya. Cuma saya nak uji ingatan pelajar murid-murid kita dekat Google Meet ni. Baik. Diingat tak ke semua, saya tak naklah semualah. Ya. Ingat 3 pun jadilah. 3 pun Tiga pun jadilah. cikgu. Saya Baik. pun nak ingat 10-10 pun payah juga. Ya. Okay, mungkin murid-murid di Google Meet, boleh saya nak uji dari segi penulisan. Okay, Baik. tulis atas kertas 3 orang menteri kabinet pertama yang anda boleh ingat. Okay, tulis sekarang. Baik, silakan. So sementara mereka nak siapkan cikgu. Tadi saya ingat cikgu dalam peranan kita kata kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Saya suka dengan apa yang cikgu sebut tadi adalah jangan ingat dia punya ayat tapi ingat kata kunci. Kata kunci. Tadi cikgu ada sebut veto dan juga kita nak tingkatkan kuasa. Nak kurangkan kuasa British. Kurangkan kuasa British dan juga apa tadi cikgu yang istilah dalam Westminster. Inggeris tadi?
Model Westminster. Model Westminster. Ya. Oh, okey. Baik. So 3 kata kunci itu kita ingat dan kita hafal. So ayat boleh ulas sendiri lah. Ya, ayat boleh ulas sendiri. Okey. Cuma nanti jawapan tu kita just ambil kata kunci and then tulislah ikut ayat sendiri. Baik. Kalau hafal, macam mana nak hafal semua ayat-ayat dalam buku teks? Betul. Saya pun tak boleh. Tapi poin ataupun tips yang cikgu bagi tadi ataupun panduan yang cikgu kongsikan sebentar tadi adalah ingat kata kunci. Ya, cikgu bila sebut pasal sejarah, saya ingat kalau dulu bila sebut sejarah ni kadang ya Allah kan. Sebab semuanya adalah fakta cikgu kan. Yeah. Dan fakta yang tidak boleh direka-reka sebab ianya memang benar-benar berlaku. So Betul. itu yang kita khawatirkan, tapi cikgu dah kongsikan panduan tadi, mudah je sebenarnya cikgu ya. Dia Ingat sebenarnya kata kunci. sejarah dia jadi bosan sebab kita hafal. Cuba kalau kita faham kronologi tu, Ya. menarik Azhar. Dia macam tengok movie lah ataupun Ya, tengok cerita betul. lah cikgu kan. Bayangkan, Okey. bayangkan. Baik. So mungkin kita nak tengok adakah murid-murid kita dah pun bersedia dengan jawapan masing-masing. Kalau dah bersedia boleh angkat kertas anda. Wah, itu dia semua dah siap lah cikgu. Bagaimana cikgu? Saya rasa semua Menteri Kesihatan je lah. Siapa Teo? Teo seorang je dia tak tulis jawatan dia, nama peranan dia tadi. Baik. Yang lain semua ambil nama masing-masing. Mana boleh. Maksudnya Tio tadi saja cabar diri dia Ya. cikgu sebab confirm ataupun memang sure ingat lah kan bila Ingat. peranan sendiri. Baik, itu. So adakah semua betul cikgu? Semua betul. Nama-nama kabinet Yap. Persekutuan Tanah Melayu kita. Baik, Semua itu betul. dia. Berapa cikgu agak-agak kalau dia orang dah jawab ataupun mereka dah berjawab dengan betul di berapa bintang kalau boleh bagi cikgu? Kalau boleh bagi jutaan bintang di langit, sudah saya bagi dekat dia orang. Itu markah penuh. Markah penuh. Kalau 5 tu 5 bintang cikgu. 5 bintang. Wah, baik, itu dia. Kita nak ucap tahniah kepada murid-murid kita kerana dapat jawab dengan betul dan juga tepat. Saya yakin dan percaya di rumah juga pun angkat juga cikgu tapi kita tak nampak. Tak nampak. Yang betul tu juga 5 bintang untuk anda. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi ingat antara kata kunci peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu yang cikgu kongsikan dan juga murid-murid kita kongsikan, yang sempat saya ingat tadi 3 tadi, veto adalah kuasa pembatal cikgu, dan juga kurangkan kuasa British dan juga model Westminster. Itu yang diguna pakai antara peranan, bukan itu yang semua 3 tu saja kan. Ada banyak ada lagi lagi. tapi itu antara peranan je lah. Baik cikgu, kita tak nak lengahkan masa untuk di segmen yang terakhir. Kita nak teruskan untuk sesi pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Saya rasa semua rakyat lah. Semua orang nakkan seorang pemimpin yang berwibawa. Kita tak nak pemimpin yang biasa-biasa, tak nak. Okey, saya rasa kenapa kita nak pemimpin yang berwibawa ni, apa kepentingan dia? Mungkin Anuja boleh bagi tahu kita 2 kepentingan. Apa kepimpinan yang berwibawa ni tadi? Boleh cikgu. Kepentingan kewibawaan berwibawa adalah dapat menyelesaikan segala masalah serta damai. Contohnya, isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia dan pendidikan. Ia juga penting bagi menjamin keselamatan negara daripada anasir luar yang mengancam kemakmuran negara. Ini kerana seorang pemimpin yang berwibawa
akan cuba menyelesaikan konflik antara negara dengan cara damai, Cikgu. Okey, terima Baik. kasih Hanuja. Satu jawapan yang sangat bagus Azhar. Baik, 4 markah dia dapat kalau jawab macam tu cikgu. Kalau tak silap saya tadi, ikut perkiraan saya lebih 4 markah tadi Azhar. Lebih 4 markah. Lebih 4 markah. Kalau kita tukarkan kepada bintang daripada 1 hingga 5 bintang, berapa bintang cikgu dapat Anuja dapat? Nak maksimum berapa Azhar? Maksimum 5. Maksimum 5 saya bagilah 5 bintang Azhar. Saya ingat cikgu dah sebut 6 tadi. Baik, tahniah Anuja dan terima kasih kepada Anuja. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya tak ada apalah, itu sebenarnya Baik. pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita sebenarnya hari ini tak besar. Ya. Just peranan kabinet, senarai-senarai menteri dan juga adalah satu soalan ni. Sebenarnya soalan kebat Azhar. Okey, kalau macam apa yang Anuja sebut tadi, dia dah ada fakta, Ya. ada contoh, ada huraian, Baik. ada inference yang dia buat. Baik. Untuk soalan kebat, itulah yang kita perlukan kalau murid-murid kat rumah nak menjawab. Mesti ingat fakta yang dihuraikan, ada contoh, ada inference Azhar. Baik. So 4 elemen perlu ada dalam jawapan yang anda nak berikan ataupun anda nak jawab untuk soalan-soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi ini. Betul. Baik, cikgu sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk slot menengah atas di TV KPM. Kita dah tahu berkenaan dengan peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun kita tahu cikgu sebut sebentar tadi tajuknya mungkin tidak besar, tapi dengan kita ketahui peranan tadi sebenarnya adalah permulaan kepada sebelum kemerdekaan negara kita, cikgu. Ya, betul. Itu dia. Dan mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap mata pelajaran dan juga topik yang kita bincangkan pagi ini, cikgu. Okey, apa yang boleh saya rumuskan, setiap organisasi lah, bukan setakat kabinet je, mana-mana organisasi mesti ada buat perancangan. Seperti yang awal tadi, kita duduk bincang semeja, kita bincang sama-sama lah apa perancangan bagi setiap kementerian. Ya. Itu yang penting, perancangan. Tak ada perancangan, hancur Azhar. Ya. Okay, satu. Yang kedua, dari sudut pentadbiran, kena ada seorang pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang boleh ditaati. Dan kita pun boleh ikutlah kata-kata pemimpin ini. Dan dari segi dasar pun, dasar-dasar yang menjaga kebajikan rakyat. Ya. Okay, macam yang kita bincang tadi, peranan kabinet pertama semuanya untuk rakyat. Ya. Okay, dan semuanya untuk ke arah berkerajaan sendiri sebab kita nak merdeka, Azhar. Baik. Okay, mungkin kita boleh minta seorang pelajar, Baik, silakan. seorang murid. Siapa Akmal. yang- Ya, Akmal. Okey, Akmal, silakan Akmal. Siapa angkat tadi? Angkat tangan tadi. Azhar, Farid. Fahrin. Baik, Saya silakan tersilap. Fahrin. Terkejut Akmal. Okey, silakan Fahrin. Daripada tajuk ini kita dapat tahu bahawa setiap menteri kabinet yang dilantik oleh Tunku Abdul Rahman akan mempunyai peranan masing-masing dan jawatan masing-masing. Dan pada masa ini Tunku Abdul Rahman ingin membatalkan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dan menggunakan model Westminster sebagai cara pentadbiran. Ya. Baik, itu dia. Terima kasih kepada Fahrin atas rumusan yang dikongsikan sebentar tadi. Saya kena percaya semua orang faham dan juga dapat menguasai apa yang disampaikan oleh cikgu sebentar tadi. Dan juga cikgu, bagaimana caranya cikgu kita nak dapatkan bahan-bahan untuk mungkin murid di rumah juga ada yang nak main dengan adik-beradik untuk melakukan watak tadi bagi memahamkan dan juga menguasai tajuk ini, cikgu. Okey, untuk bahan-bahan yang kita buat awal-awal tadi, Ya. boleh rujuk ke laman web ini, sumberku.moedl.edu.my. Baik. Kat sini ada slide PowerPoint lah Ya. yang kita beri kat situ. Dan di dalam slide itu, di hujungnya kita ada latihan. Baik. Boleh saya bagi tugasan dekat murid kat rumah, Azhar? Boleh cikgu, silakan. Okey, latihan itu sila buat soalan struktur nombor 2. Baik. Untuk kita fahamkan lagi tajuk ini. Dan tak payahlah hantar dekat saya macam mana kan. Ya. Bincang dengan guru masing-masing. Baik, itu dia. So, dapatkan di sumberku, di portal Delima dan juga ada soalan tambahan, soalan istimewa untuk anda yang berada di rumah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Azhari Mohamad, Guru Sejarah SMK Teluk Panglima Garang Selangor dan juga murid-murid daripada SMK Teluk Panglima Garang Selangor yang berperanan sebagai Menteri Kerja Raya. Tadi kita ada Ahmad Akmal Hazman, kita ada yang berperanan sebagai Menteri Buruh Anujah Nadarajah, yang berperanan sebagai Menteri Kesihatan Tiu Teng Lee dan juga yang berperanan sebagai Menteri Pelajaran Muhammad Fahrin Shah bin Muhammad Syukri. Serta anda berada di rumah yang setia bersama selama 1 jam ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Banyak lagi mata pelajaran yang kita nak belajar, kita nak kuasai. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
KPM.